Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Okey, hari ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya sendiri, iaitu sebuah cerita seram, bukan cerita seram, pengalaman seram saya ketika saya bertugas di sebuah resort di selatan tanah air pada tahun 1995. Okey, so pada yang rasa-rasa nak mengagak umur saya ni muda lagi lah. Umur saya actually pertengahan 40-an. Okay. Jadi pada tahun 1995 saya setelah saya habis SPM dan saya bertugas di salah satu resort yang ada dekat dengan rumah saya. Actually pada masa tu resort tu memang ada satu je lah. Maklumlah zaman dulu ni bukannya ada banyak sangat resort semua ni lah. Jadi pada masa tu saya dapatlah bertugas, dapatlah kerja sebagai salah seorang petugas di sebuah resort sebagai pembantu tukang masak. Waktu petang, shift saya bermula pada pukul 2 dan saya akan mengakhiri shift saya pada pukul 10. Jadi itu normal lah pada orang yang pernah bekerja di resort atau di hotel, di mana kami sebagai pekerja resort dan hotel akan bertugas mengikut shift. Ada yang masuk pagi, maksudnya masuk pukul 6 pagi, balik pukul 2. Ada yang masuk pukul 9, balik pukul 5. Itu paling best lah. Ada yang masuk pukul 11 pagi, balik pukul 7. Itu paling jarang lah. Dan disebabkan tempat saya kerja tu dia tak ada overnight punya shift, jadi paling last adalah 2 hingga 10. Saya bertugas di salah satu restoran dekat resort tersebut, di mana restoran tersebut adalah sebuah restoran yang bukan terletak di bangunan yang sama dengan resort. Jadi ianya adalah satu restoran berasingan di bahagian luar. Okey. Dipendekkan cerita, saya habis tugas pada pukul 10 malam pada hari itulah. Saya pun dah tak ingat pasal tahun 1995. Jadi nak cakap tu hari apa, shift apa, semua saya ingat. Yang saya ingat masa itu saya pasal saya cuma ingat pengalaman pada malam tu lah. Dipendekkan cerita, masa balik tu okey lah, pukul 10 lepas dah habis kerja tu, bukanlah pukul 10 tepat kita balik. Selalunya kita make sure kita dah kemas semua, everything kan. Kita dah kemas dapur, kita dah make sure everything ready untuk orang yang besok pagi yang akan datang buat breakfast. So saya pun tutuplah dapur dengan kawan-kawan saya. Kebiasaannya kami akan duduklah bersembang seketika sebelum balik lah dekat kapak. Saya masa tu saya bawa motor untuk balik ke kampung, ke rumah saya. Jadi perjalanan daripada resort tersebut ke rumah saya mengambil masa anggaran dalam setengah jam lah, tak silap saya pun ingat-ingat lupa, tapi anggaran tu lebih kurang setengah jam. Perjalanan dari resort untuk balik ke rumah saya tu melalui kawasan jalan besar, di mana atas pukul 10 malam, maklumlah di pekan yang kecil ni, jadi tak adalah banyak sangat kenderaan yang akan lalu. Jadi bila kita lalu pada waktu malam, memang sangat-sangat jaranglah jumpa kenderaan lain atas pukul 10. Okey, ceritanya bermula apabila saya sampai di suatu sempang di mana saya akan menggunakan laluan pintas. Okey, klise kan, kalau ikut cerita-cerita ni semua mesti nak akan cakap lalu jalan pintas sesuatu, tapi ini adalah cerita yang benar, ni pengalaman saya sendiri. So disebabkan saya tak nak lalu kawasan bandar untuk balik ke rumah saya, di mana saya akan buat satu pusingan yang agak jauh, tapi lalu bandar lah, walaupun bandar pun pukul 10 pun dah tak ada apa dah kosong dah. Okey,
So saya selalunya akan menggunakan jalan pintas. Kebetulan pada hari itu adalah, tak silap saya, mungkin shift pertama saya kot, yang kerja pukul 2.10. Saya rasalah ini adalah kali seingat-ingat saya. Jadi pada malam tu saya pun menunggang motosikal seperti biasa. Saya balik kerja. So bawa saya ni bukan mak rempit, tapi tak adalah bawa slow sangat. Anggaran 80 hingga 90, 100 lah. Lagipun malam, kalau buat laju-laju sangat sejuk. So selalunya saya akan bawa lah 80-90 lah. Biasalah standard motor kapcai. Bila saya melalui kawasan kampung yang saya cakap jalan pintas tu, pada masa tu lampu jalan ni tak banyak tau. Dan di kawasan tersebut memang tak banyak rumah. Ianya merupakan kawasan ladang kelapa sawit. So ladang kelapa sawit ni memang banyaklah pokok-pokok semua. Jadi disebabkan oleh banyak pokok kelapa sawit, jadi JKR lah, apa nama tu, Lembaga Elektrik Negara ataupun TNB, dia tak pasang lampu jalan yang banyak. So bergantung hanya pada lampu motor saja. So saya jalanlah motor macam biasa. Oleh kerana jalan tu jalan yang biasa saya lalu, bukan hanya untuk pergi kerja, bahkan untuk beriadah, kalau saya nak pergi memancing ke, atau berjalan bersama geng-geng saya. So ini tak menjadi satu masalah pada saya untuk lalu jalan tu. Nak dijadikan cerita, malam yang saya balik kerja tu, anggaran saya dalam 10.45 gitulah. Memang standard lah. Memang saya kalau balik shift pukul 10 tu, bukanlah pukul 10 dan balik terus. Tak adalah macam tu kan. Memanglah akan cerita, sembang-sembang dulu, relax-relax, minum air dulu. So saya lalu kawasan tu dalam 10.45. Tak silap saya 10.40, 10.45. Pasal masa tu saya ingat lagi, saya tengok jam masa nak masuk Selekor, nak masuk jalan pintas tersebut 10.40 tak silap saya. Bila dah lalu tu kan sejuk lah, pasal kawasan kampung yang tak ada apa-apa benda lain kecuali pokok-pokok. Jadi bila dah lalu tu, kita pun ingatlah bahawa sejuk tempat ni dalam malam kan? So saya tak boleh nak buat lagi laju, pasal saya pakai, walaupun saya pakai jaket, tapi bukanlah pakai jaket yang terlalu tebal, jaket biasa. So bila lalu dekat jalan pintas tu, bila sampai ke kawasan pertengahan lah, in between jalan pintas nak menuju ke simpang, nak masuk ke arah jalan pintas lagi satu ke kampung saya perasan motor saya tadi ni yang bergerak anggaran dalam 70 ke 80 km sejam, tiba-tiba bergerak lebih perlahan. Padahal throttle tu ataupun pedal minyak tu saya tak lepas, maknanya tak bergerak. Dia cakap asal slow. Saya pun pulas lagi. Maknanya tu 70 lebih 80, dan dia turun lagi, turun pergi ke 60. Saya pulas lagi. Dia jadi statik. Minyak motor, kalau throttle you pulas lagi, sepatutnya dia lagi laju. Saya cakap peliknya, kenapa ni motor aku jadi lembab seketika kan. Saya pun tukar gear yang lebih rendah supaya motor tu jadi lagi power kan. So saya pun change gear, masuk gear 3. So bila masuk gear 3, mengaum lah sikit motor tu. So dia jadi mengaum dan jadi laju sikit. Akan tetapi motor saya ni bukanlah motor kapcai yang tak kuat. Motornya memang kuat lah juga. Maknanya saya masa tu pakai motor 100cc. So bila saya dah tukar pada gear 3, sepatutnya dia jadi lagi laju lah, boleh pergi lagi. Dia statik je. Tapi saya pun tawakal je lah. Nak jadikan cerita, bila dah masuk gear 3 tu, dah masuk pada gear 3, dia dah laju sikit kan, tapi saya rasa belakang saya sejuk. Tiba-tiba belakang saya sejuk kan. Sejuk tu macam mana tu, saya ingat lupa ni. Saya rasa macam ada benda yang melekat kat belakang saya. Sejuk macam kita berdiri dekat tepi besi or something like that.
belakang besi tu yang tiba besi, sejuk macam tu kan. Bukanlah sejuk macam air batu, tapi sejuk. Saya cakap, apa hal belakang aku sejuk tiba-tiba ni kan. Saya pun macam mula-mula kita ni blur tau, blur pasal tak terfikir, penat badan nak balik, rasa blur, kenapa sejuk belakang aku ni. Saya pun buat tak tahu je lah. Motor tu pun masuk, tiba-tiba rasa macam berat tau, rasa macam berat. So bila rasa nak berat tu, memanglah perjalanan tu masih, motor tu masih berjalan, hampir nak sampai dekat simpang untuk masuk ke jalan pintas yang kedua untuk ke kampung saya, iaitu kena lalu sebuah kampung lain. Okey, saya terpaksa tak cakap semua nama-nama kampung dan jalan ni pasal demi kerahsiaan, takutlah kalau ada orang yang tahu dan dia terdengar cerita ni dalam YouTube ni, nanti takut dia pun jadi takut dan lalu kawasan tu. Tapi benda ni dah jadi dah bertahun-tahun lepas, 195 dah lama lah kan. Cuma mungkin tempat yang saya tahu sekarang tempat tu dah terang benderang. Okey, sambung cerita. Bila dah sampai kat simpang tu, eloklah nak masuk naik jambatan. Belakang saya yang sejuk tu dah tak sejuk. Tiba-tiba motor saya vroom lagi laju. Maklumlah pasal tadi turun gear, kita ni blur tau, tengah blur pasal motor. Bayangkan we tengah buat gear 3, throttle tu pulas juga, motor tu tiba-tiba zoom laju dan sejuk belakang saya hilang terus. Dan jeng saya nampak ada benda mau terbang melintas di sebelah saya. Oh my god, saya punya cakap, apakah itu? Saya rasa macam tak boleh nak tengok betul-betul, tapi saya tahu benda tu terbang sebelah saya. Saya terkesima, tapi saya tak berhentikan motor pasal dah dekat pukul 11. Kau gila nak berhenti tengah-tengah jalan. So saya pun berfikir, adakah aku harus meneruskan perjalanan? Saya dah separuh jalan, lalu sekarang saya kat jalan pintas kedua, which saya akan lalu lagi kebun getah dan bagai yang tak ada lampu. Saya rasa macam oh my god, masa tu adakah aku harus meneruskan perjalanan atau haruskah aku berhenti kat situ? Oleh kerana saya tak sanggup nak tunggu tengah-tengah jalan, maklumlah dah gelap gelita, takkan nak ketuk rumah orang kot. So saya pun cubalah baca-baca apa yang boleh, istighfar banyak-banyak, cuba baca ayat kursi. Saya rasa tu langgang kot. Saya pun meneruskan perjalanan saya juga. Tapi kali ni saya merempit. Saya motor saya all the way sampai dekat hujung kampung yang saya lalu tu. Masuk kat kampung saya, dah start nampak lampu-lampu jalan. Saya punya syukur, alhamdulillah. Tapi still saya tak bawa slow, saya still prank juga. Rasanya malam tu motor saya je kot atas jalan, so tak peduli lah pun. Sampai rumah, bayangkan matikan motor, masuk rumah berapa minit je. Untung bapak saya tak tidur lagi. Bapak saya memang suka tidur lambat pasal dia akan tengok TV sampai lewat. Kadang-kadang dia layan apa pun, saya pun tak ingat lah. Dia akan layan TV lah sampai lewat. Saya masuk, ketuk bagi salam, masuk balik pun saya tu tak fikir apa. Masuk bilik terus selubung. Punyalah kata orang tu, rasa macam pelik, menggigil saya tidur malam tu. Lepas tu terjaga, kebetulan mak saya bangun, dia ketuk bilik saya, kau dah makan belum? Cakap, dah makan dah. Kenapa tak mandi dulu ke cuci kaki tu? Saya pun bangun, cuci kaki bagai semua. Alhamdulillah malam tu tak adalah mimpi ke apa ke, saya cuma dapat rasakan bahawa memang badan saya dedar-dedar nak demam. Okey, besok pagi saya pun lepas bangun tidur, lepas sembahyang semua, masa sarapan saya bercakap lah dengan
orang tua saya dan adik-adik saya, apa yang saya alami pada malam tu. Tak jadi cerita kena gelak je. Okay, saya tak ingat saya cerita kat siapa. Rasa cerita dekat mak saya kot ke kat mate saya pun saya tak ingat lah. Tapi memang pengalaman saya yang sangat-sangat agak mengerikan. Itu pengalaman saya yang masa dah dewasa lah. Okay, jadi itu salah satu pengalaman saya, cerita seram ni lah. Walaupun tak adalah kayak seram macam cerita-cerita yang macam kat dalam TV tu, tapi pada saya memang cukup menyeramkan bila nampak benda tu melintas depan saya. Bila dia melintas tu, you bayangkan macam saya hanya sekilas je nampak, bukanlah tengok macam tu. Saya nampak macam kain berwarna putih dengan something macam hitam, maybe rambut kepala ke whatsoever, lalu zoom sebelah saya, laju. Pengalaman saya itu memang tak dapat saya lupakan sampai bila-bila lah. Okay, jadi itu pengalaman saya yang saya nak share pada hari ini. Selepas ni kita sambung pada cerita kedua, cerita pengalaman daripada kawan saya, macam mana dia seorang kutu malam yang suka balik lewat. Ni bukan pasal kerja, ni pasal dia suka balik lambat. Okay, sekejap lagi kita sambung. Okay, sekian, terima kasih. Cerita kedua saya, okay, berkenaan dengan kawan saya. Okay, satu kampung dengan saya, cuma rumah dia agak jauh daripada saya lah. Dia satu sekolah. Jadi dia ni saya bagi nama Zubir. Okey lah, saya bagi dia nama dia Zubir. Zubir ni kan, dia ni bujang yang suka berjalan, pergi bandar, jumpa geng-geng, melepak semua. Ni zaman-zaman dulu punya cerita lah. Mana yang pasal dia kerja kilang pada shift pagi, jadi dia akan gunakan masa petang hingga lewat malam dia untuk jumpa kawan-kawan, untuk bersosial, jumpa lepak-lepak. Zaman dulu mana ada FB ke WhatsApp ke whatsoever kan. So cara bersosial adalah untuk berjumpa dengan kawan-kawan lah, di bandar ke kat kampung ke, pergi mengetih. Zaman saya dulu bukan mengetih, kita panggil pergi minum. Kalau pergi tepi laut dekat tempat saya dulu, kita orang akan minum ling cikang. Tempat saya panggil cikong. So nak jadi cerita Zubir ni, dia akan melepak dengan geng-geng sampai lewat malam. Okay, sampai lewat malam, sampai pukul 10, 11, kadang-kadang sampai tengah malam. Yelah, budak muda. So bila dia rasa dia nak melepak, ada melepak lah. Maklum lah, dah besar, ada motor sendiri, semua everything kan. Okay, so pada malam tu dia ada saya ada terjumpa dia. Dia kata, jom pergi bandar Cikong. Saya cakap, alamak, malam ni aku nak tengok wrestling. Ya, zaman tu zaman-zaman orang tengok wrestling. So tak nak pergi lah. Wrestling zaman tu memang power lah, semua nak tengok wrestling. Sama ada tengok wrestling live kat TV, bukan live lah, maknanya tengok yang rakaman kat TV, ataupun you beli video kaset, sewa, tengok kat rumah. Masa tu abang saya ada sewa video kaset wrestling. So kita nak tengok ramai-ramai kat rumah. Okay, so nak dijadikan cerita, si Zubir ni dia pergilah mencikong. Mencikong tu minum air dekat bandar dengan kawan-kawan. Biasalah kalau dah bersembang-sembang, mengobrol-ngobrol sampai lewat, sampai kedai tutup. Keadaannya kedai tutup baru nak balik, dah kena halau. Dia pun baliklah dengan senang hatilah, dapat jumpa geng-geng. Nak dijadikan cerita. Ini cerita dia kat sini bermula bila dia masuk kat kampung. Okay, nak balik ke rumah dia akan melalui satu jalan yang panjang, anggaran dalam 1 km. 1 km tu nak kata panjang tak panjang, panjang jugalah kan. So daripada Sempang, jalan masuk ke kampung dia, kawasan rumah dia tu, anggaran dalam 1 km ataupun lebih sikit kot, saya pun tak ingat. Okay, so akan melalui kawasan-kawasan belukar, kawasan-kawasan yang tak ada rumah lah. Jadi bila dia lalu kat tempat tu,
Dia lalu, masa tu dia perasan macam ada benda berkibar-kibar dekat atas yang telefon. Okey, mula-mulanya diingatkan ada orang pasang bendera nak pilihan raya ke apa ni. Tapi masa tu bukan time pilihan raya pun, kan. Jadi nak dijadikan cerita, dia pun toleh lah benda yang tengah berkibar-kibar tu. Dia tengok betul-betul apa kat atas tu kan. Apa tu? Sekali rupa-rupanya Cik Pon bertinggik dekat tiang telefon. Bila dia tengok Cik Pon bertinggik tu, Cik Pon tengok dia balik. Bila Cik Pon tengok dia balik, kau rasa kan, Cik Pon tengok dia, Cik Pon pun mengilai-ngilai. Kalau aku mengilai tak boleh lah, ni suara jantan. Mengilai pergi macam tu lah kot. Bila Cik Pon mengilai-ngilai, dia Zubir ni pun, kau ingat dia nak tunggu. Dia nasib baik masa itu bawa motor yang agak besar. Motor dia lagi besar daripada motor abang ni. So dia brrrr lagi berdesuk lah pergi motor dia. Masa itu dia cakap, walaupun motor dia berdesuk laju, dia rasa Cik Pon tu macam dekat belakang dia je, sambil berbunyi-bunyi, memanggil-manggil, seolah panggil nama dia atau macam bunyi mengilai-ngilai tu. Bayangkan engkau bawa motor, walaupun rumah engkau dah dekat, macam dekat 100-200 meter je, tapi rasanya macam perjalanan tu macam jauh lagi. Itu yang Zubi cakap dengan abang. Dia rasa macam, oh my god, pukul berapakah, bagi berapa minit lagi kah aku nak sampai dekat rumah aku. Dia kerana ketakutan lah. Okay, sampai kat rumah, kau bayangkan, dia terus terpa masuk rumah dia. Nasib baik rumah kampung mana ada kunci, so dah terpa masuk. Dia terus pergi dekat adik-beradik dia ke mak bapak dia. Ya, ni kau tak ingat cerita lah ni. Dia terus masuk, orang tanya, kau ni kenapa? Kau kenapa? Dia pun cakap dia kena kejar dengan Cik Pon. Apa lagi, dia kena marah lah pasal dia masuk pintu rumah tak tutup, kena Cik Pon masuk. Oh, kau tak pening kepala kau? Tak haru biru kan? So bapak dia pun tutuplah pintu apa semua, tengok tak ada apa kat luar. Okay, so malam tu tak ada apa-apa yang pelik berlaku pada dia. Cuma besok yang abang Wi dia beritahu, dia terus demam. Demam panas. Yelah, demam terkejut. Jadi benda tu memang satu benda yang sangat mengerikan pada dia. Dan macam biasalah, dia cerita kat kawan-kawan apa yang berlaku pada dia. Masing-masing pun cakap, itulah keluar malam-malam, dengan aku pun pernah kena, engkau pun pernah kena. Okay, so benda tu sangat-sangat mengerikan pada abang. So kalau benda ni benda yang sangat-sangat kalau boleh tak nak jumpa lagi. Okay, abang B pun fikir, kalau lah aku kena bawa motor ke kereta malam-malam, memang tak nak lah, kecuali ada orang dalam kita ramai-ramai kan. Cuma itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Abang ni ada lagi banyak lagi cerita-cerita menarik yang pengalaman sendiri Abang Mi dengan alam di sebelah sana. Okey, jadi nanti Abang Mi akan share. Pasal ni pun dah lebih 20 minit. Abang Mi tak nak cerita panjang-panjang, takut nanti kawan bosan. Kita stop di sini dulu. Kalau ada time lain, nanti Abang Mi akan sambung lagi. Maybe esok atau lusa Abang Mi buat satu lagi video cerita pengalaman Abang Mi berjumpa dengan makhluk jenis api. Ini cerita yang berlaku di depan rumah orang tua Abang Mi ketika Abang Mi di sekolah rendah lagi pada tahun 80-an. Okey, sehingga kita berjumpa di masa yang akan datang dengan cerita yang lebih best kot, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.